اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Percaya kita dengan untung baik dan untung jahat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Bermula untung baik yang datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu untung baik iman dan ta'ah. Beriman seseorang adalah datang daripada qada dan qadar Allah. Ta'ah seseorang datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untung jahat yang datang dari qada dan qadar Allah, iaitu untung jahat kufur dan maksiyah. Kekufuran seseorang datang daripada qada dan qadar Allah. Seseorang melakukan kemaksiatan datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni rukun iman yang keenam. Baik jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah berpegang perkara jahat bukan datang daripada qada Allah. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, tidak menetapkan, tidak memutuskan akan perkara yang jahat.
Allah hanya mengetahui jua. Tapi berhasil perbuatan jahat adalah datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Jadi Mu'tazilah yang masyhurnya mereka menafikan qada Allah pada perkara jahat. Mereka tidak menafikan qadar Allah pada perkara yang jahat. Ini pegangan yang khilaf ulama. Kedudukan pegangan Mu'tazilah ni. Satu pandangan menyatakan pegangan Mu'tazilah ini kafir, kekal neraka selama-lamanya. Tapi pandangan yang muktamad menyatakan Mu'tazilah yang berpegang perkara jahat bukan datang daripada qada Allah, hanya datang daripada qadar Allah, pasti lagi mubtadi'. Pegangan yang berdosa besar yang khilaf pada kafir, dan pegangan yang bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah pegangan yang sesat tetapi tidak dihukumkan kafir. Pegangan yang berdosa besar yang khilaf pada kafir, berdosa besar yang khilaf pada kafir. Faham tak ayat tu? Berdosa besar yang khilaf pada kafir, maknanya ada pandangan mengatakan bukan setakat berdosa besar kafir, tu. Tapi bukan sepakat ulama kafir. Kalau kata pegangan yang kafir ijma' ulama, di mana tak ada dah lah. Kafir ijma' ulama. Khilaf pada kafir, mana ada setengah ulama mengatakan tak kafir, ada setengah ulama mengatakan kafir. Gitulah ayat tu, kena faham lah. Jadi Mu'tazilah ni pegangan dia pegang yang berdosa besar yang khilaf pada kafir. Jadi dosa besar yang khilaf pada kafir ni, sebesar-besar dosa besar lah. Ini cerita bab pegangan ni. Kalau kita buat contoh mudah kita hak syariat zahir lah. Apa dia dosa besar yang khilaf pada kafir? Berjudi, minum arak, berzina, dosa besar. Khilaf pada kafir tak? Tak ada ulama menghukumkan kafir melainkan khawarij. Itu tak masuk kira'ah, tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Mana dosa besar lah? Dosa besar. Orang tinggal sembahyang, orang yang tinggal sembahyang tanpa uzur, dosa besar. Tu tahu belaka dosa besar. Khilaf pada kafir tak? Mazhab Hanbali kafir, khilaf pada kafir lah. Mazhab Hanbali kafir kan? Mazhab Hanbali pakai zahir hadis, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang hal keadaan sengaja tinggal sembahyang. Mazhab Hanbali tinggal sembahyang hal keadaan sengaja, termasuk sengaja tinggal sembahyang dalam keadaan sakit. Tinggal sembahyang dalam keadaan sakit, mazhab Hanbali kata sengaja. Faqad kafara jihara, maka sungguhnya adalah ia kafir terang-terang, murtad, batal Islam. Hak mazhab Syafi'inya kafir nikmat, bukan kafir agama. Tu mazhab Syafi'i kita dan jumhur mazhab yang lain, kebanyakan mazhab yang lain. Jadi mazhab Hanbali tinggal sembahyang walaupun dalam keadaan sakit, kafir orang ni, murtad orang ni. Mati, jenazahnya haram dimandikan, dikapankan, disembahyangkan, haram dikebumikan di perkuburan orang Islam. Gitu. Ini mana? Tinggal sembahyang ni dosa besar yang khilaf pada kafir. Sebab itulah dosa besar, hak paling besar zahirnya tinggal sembahyang lah. Khilaf pada kafir. Bukan dosa besar saja. Dosa besar yang khilaf pada kafir. Khilaf pada kafir macam mana? Ada ke ulama kata kafir? Adalah mazhab Hanbali. Ni Mu'tazilah ni dosa besar yang khilaf pada kafir. Ni sebesar-besar dosa, bahkan lebih besar daripada dosa besar tinggal semayang lagi. Sebab ini dosa besar akidah. Lebih besar daripada dosa besar berjudi, minaruk, berzina lagi. Sebab ini dosa besar akidah yang malaikat akan catat dosa besar akidah ni setiap saat. Termasuk di dalam sembahyang, malaikat catat dosa besar akidah salah. Bulan Ramadan, bulan suci, malaikat catat dosa besar akidah salah. Pergi tanah suci Mekah Madinah, malaikat catat dosa besar akidah salah.
Semayang, puasa, haji sah sebab tak hukum kafir, tapi kosong, tak ada pahala, bukan dipenuhi dengan dosa besar. Ini bab pegangan. Dosa besar berjudi, minarak, berzina, ada time, ada masa-masa dia. Tak ada berjudi, minarak, berzina 24 jam. Ni hak dosa besar akidah salah ni, setiap saat malaikat akan catat. Semayang, rokok, sujud, akidah dosa besar. Ni tak ada nilai ni. Hak atas pandangan yang tidak menghukumkan kafir. Atas pandangan hukum kafir ada apa Itu kita cerita berulang kali dah hak kedudukan pegangan Mu'tazilah. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, perkara baik, perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melepas pergi kepada adab percakapan. Adab percakapan. Yang mana tidak harus kita menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah, melainkan dalam majlis ilmu. Tidak harus, yakni haram kita menisbahkan, menyandarkan perkara yang jahat kepada qada dan qadar Allah. Pegangan tetap dah sekalian qada dan qadar. Percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Surah An-Nisa ayat yang ke-78, surah An-Nisa ayat yang ke-79. Ini pun berulang kali dah ni. Kepegangan kita hak rukun iman yang ke-6 lah. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah, baik ketentuan dan perbuatan Allah, jahat ketentuan dan perbuatan pegangan. Hak percakapannya Nabi SAW bersabda, wal khairu fi yadai wasyarru laysa ilai. Ini di antara doa kunut Nabi SAW. Kebaikan sekaliannya di sisi engkau ya Allah, dan kejahatan tidak dinisbahkan kepada engkau ya Allah. Wal khairu fi yadai wasyarru laysa ilai. Kebaikan sekaliannya di sisi engkau ya Allah, dan kejahatan tidak dinisbahkan kepada engkau ya Allah. Ini adab percakapan. Yang baik daripada engkau, yang jahat tidak dinisbahkan kepada engkau ya Allah. Ini hak doa doa kunut Nabi SAW. Itu adab percakapan. Kemudian minggu lepas saya datangkan hak adab percakapan, adab Nabi Khidir alaihissalam tu lah, dalam suratul Kahfi ayat yang ke-79, fa'aradtu an a'ibaha. Ayat yang ke-82, fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Suratul Kahfi ayat 79, fa'aradtu an a'ibaha. Maka telah menghendaki oleh aku bahawa aku nak mencacatkan, nak merosakkan safinah perahu. Aku yang kehendak. Hal ni selepas daripada Nabi Khidir cerita kepada Nabi Musa AS, apakah hikmah-hikmah di sebalik perkara yang dilakukan oleh Nabi Khidir AS yang dipersoalkan oleh Nabi Musa AS. Kemudian ayat yang ke-82 pula, fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa bahawa sampai umur baligh, umur kuat kedua-dua anak yatim tadi ni, wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Mereka boleh mengeluarkan hak tersimpan di bawah dinding yang terbalik, harta yang tersimpan di bawah dinding yang terbalik. Hak Nabi Khidir merosakkan, mencacatkan perahu. Hak Nabi Khidir menegakkan dinding yang terbalik tanpa diupah. Hak Nabi Khidir rosakkan perahu. Nabi Khidir kata fa'aradtu, aku kehendak. Hak Nabi Khidir AS tegakkan dinding terbalik, fa'arada rabbuka. Maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Jadi merosakkan perahu, aku, kata Nabi Khidir, yang kehendak.
menegakkan dinding terbalik, fa'arada rabbuka, maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Tengok. Balaha merosokkan perahu pun kehendak Allah Ta'ala. Qada kan. Tapi merosokkan perahu, Nabi Khidir kata fa'aradtu an aibaha, maka sungguh aku menghendaki. Sebab apa? Sebab merosokkan perahu ni pada rupa zahirnya adalah perkara yang tak baik. Maka Nabi Khidir kata aku kehendak. Tak ada kena Nabi Khidirnya qada. Tapi kenapa kata aku kehendak? Sebab merosokkan perahu tu rupanya rupa yang tak baik. Adapun tegakkan dinding tanpa diupah, itu khidmat. Tolong, tak arti upah. Itu benda baik. Fa'arada rabbuka, maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Baru sampai umur dewasa, umur dewasa, umur kuat, dua anak yatim tadi yang ibu bapaknya di kalangan orang yang soleh. Ini cerita ni memang kita maklum. Cerita antara Nabi Khidir AS dengan Nabi Musa AS tu. Jadi ayat fa'aradtu an aibaha fa'arada buka an yablugha ashuddahuma. Ni kita dah apa suratul kahfi, tapi ayat ni kita pandai lah. Kita ingat ayat tu. Jadi ambil ayat tu molek. Macam mana contoh adab percakapan? Macam contoh Nabi Khidir AS. Fa'aradtu an aibaha, aku kehendak bahawa aku nak mencacatkan, merosokkan safinah perahu. Kehendak Nabi Khidir. Hakikinya qada juga, bukan kehendak Nabi Khidir AS. Ini di antara ayat-ayat lagi lah, ayat-ayat yang mana cerita berkaitan dengan adab. Ni dalam surah Syu'ara ayat yang ke-78 sampai ke-80. Menghikayatkan ini kata-kata Nabi Ibrahim AS. Syu'ara 78 ke 80. Ini kata-kata Nabi Ibrahim AS. Ayat yang ke-78, allazi khalaqani fahuwa yahdin, Tuhan yang menjadikan akan daku, dan ia Tuhan yang menjadi akan daku tu yahdin, memberi petunjuk akan daku. Wallazi huwa yut'imuni wa yaskin, dan Tuhan yang memberi makan akan daku dan meminum akan daku. Wa iza maridtu, dan apabila telah sakit oleh aku, fahuwa yashfin, maka ia Tuhan menyembuhkan akan daku. Wallazi yumituni summa yuhyin, dan Tuhan yang memati akan daku kemudian menghidupkan daku. Ada tak perasaan perbezaan? Yang pertama, khalaqani, Tuhan yang menjadikan akan daku, kemudian Tuhan memberi petunjuk akan daku, kata Nabi Ibrahim AS. Kemudian yut'imuni, Tuhan yang memberi makan akan daku dan memberi minum akan daku. Wa iza maridtu, apabila sakit oleh aku, fahuwa yashfin, maka ia Tuhanlah yang menyembuh akan daku. Kemudian pula Tuhan yang mematikan akan daku, kemudian menghidupkan akan daku kembali. Tuhan yang menjadikan akan daku, Tuhan yang memberi makan akan daku, dan apabila sakit oleh aku, aku sakit, kemudian Tuhan yang mematikan akan daku. Yang pertama, Tuhan yang menjadikan akan daku. Yang kedua, Tuhan yang beri makan akan daku. Yang keempat, Tuhan yang mematikan akan daku. Yang ketiga, dah boleh sakit oleh aku. Beza tu kan? Kalau nak beri sama kau, dia kena kata gini.
Wallazi amradani, dan Tuhan yang menjadikan aku sakit. Fa huwa yashfin, maka ia Tuhan lah yang menyembuh akan daku. Baru sama. Tuhan yang menjadikan akan daku, Tuhan yang memberi makan akan daku, Tuhan yang menjadikan aku sakit, Tuhan yang mematikan akan daku. Baru sama. Tapi sakitnya wa iza maritu, dan apabila sakit oleh aku. Dia sakit. Dan siapa yang menjadikan dia sakit? Allah Ta'ala lah. Kamu tak kata Allah yang menjadikan dia sakit. Dia panggil adab. Ada ni. Kedak apa ayat tu? Nabi Ibrahim kata allazi khalaqani, Tuhan yang menjadikan akan aku, fahuwa yahdin, maka ialah yang beri hidayah akan aku. Wallazi huwa yut'imuni wa yaskin, dan ia Tuhan yang memberi makan akan aku dan minum akan aku. Wa iza maritu, bila telah sakit oleh daku. Sakit ini bukan Tuhan yang buat. Tuhan buat sakit. Tapi Nabi Ibrahim tak kata wallazi amradani, dan Tuhan yang menjadikan aku sakit, fahuwa yashfin, maka ia Tuhan yang menyembuhkan aku. Dah. Dia tak kata Tuhan yang menjadikan dia sakit. Dia kata apabila telah sakit oleh aku, jadi macam dia sakit sendiri. Macam dia sakit sendiri nah. Tuhan yang menjadikan aku, Tuhan yang beri makan akan aku, Tuhan yang mematikan aku. Kenapa tidak Tuhan yang menjadikan aku sakit? Dah. Sakit dia tak sandar kepada Allah. Nabi Ibrahim kata wa iza maritu, dan bila sakit oleh aku. Sakit tu dia. Jadi macam seolah-olahnya sakit ini bukan Tuhan yang buat. Tuhan yang menjadikan akan aku, Tuhan. Tuhan yang beri makan minum akan aku, Tuhan. Tuhan yang memati dan menghidup akan aku, Tuhan. Tuhan yang menyembuh akan aku, Tuhan. Tapi sakit, tak ada Tuhan. Dan bila sakit oleh aku, sakit tu dia, bukan Tuhan buat. Tak ada. Tuhan buat belaka. Lepas tu, kenapa Nabi Ibrahim kata wa iza maritu, bila telah sakit oleh aku. Sakit ni benda kurang, aku sendirilah. Pada yang dipanggil apa? Adab. Hakikinya hak Tuhan belaka. Atau yang dipanggil adab. Mana pegangan adab percakapan kena jaga. Ni dalam surah Jin ayat ke-10. Ni mungkin kita payah sikit nak napok. Payah sikit nak napok. Dalam surah Jin ayat ke-10, Allah Ta'ala berfirman wa anna la nadri, dan sesungguh kami ni pok jin. Allah Ta'ala menghikayatkan kata-kata pok jin. Wa anna la nadri, kami tidak mendapati, kami tidak mengetahui. Asyarun urida biman fil ard, adakah dikehendaki akan kejahatan dengan mereka yang ada di bumi, manusia. Am arada bihim rabbuhum rasyada, ataupun telah menghendaki dengan mereka itu, dengan mereka yang ada di bumi, oleh Tuhan mereka rasyada, akan kebaikan. Asyarun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada, adakah dikehendaki akan kejahatan dengan mereka yang di bumi, ataupun telah mendaki dengan mereka itu oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Beza tak? Adakah dikehendaki akan kejahatan, ataupun menghendaki dengan mereka itu oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Pok Jin kata kami tidak mendapati, kami tidak mengetahui adakah dikehendaki akan kejahatan dengan mereka yang ada di bumi, manusia, ataupun telah menghendaki dengan mereka itu, dengan mereka yang ada di bumi, oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Dikehendaki akan kejahatan
ataupun menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Kesan kat situ. Dikehendaki akan kejahatan ataupun menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Hak kebaikan menghendaki oleh Tuhan mereka. Mereka yang ada di muka bumi. Kejahatan adakah dikehendaki akan kejahatan? Ini dipanggil bina majhul. Atau bina dipanggil bina li maf'ul. Dikehendaki akan kejahatan. Fa'ilnya mana? Yang menghendakinya mana? Disembunyikan. Ataupun menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Didatangkan fa'il. Ini bina bagi fa'il. Didatangkan fa'il. Siapa yang menghendaki? Tuhan mereka lah. Itu datang dengan bina fa'il tu. Bina ma'ruf dia panggil. Dikehendaki akan kejahatan atau menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Lain tu kan? Dikehendaki akan kejahatan oleh majhul, disembunyikan fa'il. Atau menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Menghendaki oleh Tuhan kebaikan. Tapi kejahatan dikehendaki akan kejahatan oleh disembunyikan. Itu adab. Jangan bersandar ke Tuhan lah kejahatan. Tapi kebaikan menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Dikehendaki akan kejahatan. Dikehendaki akan kejahatan oleh tidak didatangkan. Hakikinya oleh Allah belaka. Kejahatan pun kehendak Allah, kebaikan pun kehendak Allah. Tapi kebaikannya ataupun menghendaki dengan mereka itu oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Tuhan kehendak. Tapi permulaannya asyarun urida biman fil ard. Adakah dikehendaki akan kejahatan dengan mereka yang di bumi manusia? Adakah dikehendaki? Dengan makna menghendaki oleh Tuhan lah. Tapi tak sebut lagi tu, sebut dikehendaki. Mana apa ni? Disembunyikan fa'il ni yang menghendaki oleh yang menghendaki itu. Tuhan tu disembunyikan. Dikehendaki akan kejahatan dengan mereka di bumi. Dikehendaki akan kejahatan. Siapa yang menghendaki? Allah lah. Tapi dah sebut. Dah sebut Allah. Adapun kebaikan, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataupun telah menghendaki dengan mereka itu oleh Tuhan mereka itu akan kebaikan. Amal kebaikan malah dikehendaki oleh Tuhan. Menghendaki oleh Tuhan. Kejahatan adakah dikehendaki akan kejahatan dengan mereka yang di bumi? Dikehendaki. Tidak kata menghendaki oleh Tuhan mereka akan kejahatan. Tak. Dikehendaki. Disembunyikan. Fa'il yang menghendaki Allah Ta'ala tu disembunyikan. Itu panggil adab. Ada ni. Tapi hakikinya kebaikan ke kejahatan ke kehendak Allah Ta'ala belaka. Tapi kebaikan sahaja kehendak Allah. Hak kejahatan tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab percakapan. Pegangan hak tu hak rukun iman yang keenam. Adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Dia perkara yang ini perkara yang jahat. Disebut dengan perkara yang qabih, perkara yang keji. Perkara jahat, perkara keji. Perkara keji ni perkara yang ditegah. Walaupun tegahan tu bukan tegahan yang putus. Dia perkara yang qabih ni, kebanyakan ulama ahli sunnah menyatakan bahawa qabih perkara yang keji,
Yang kita dilarang menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang al-manhiyu anhu mutlaqa, dia panggil. Perkara yang ditegah daripadanya semata-mata. Perkara yang tegah semata-mata itu perkara yang qabih. Asal kau tuan tegah, keji tu. Semata-mata tegah ni sama ada tegah yang putus, iaitu haram. Sama ada tegah yang tak putus, iaitu makruh dan khilaful aula. Tu qabih belaka. Hak makruh, hak khilaful aula pun perkara yang keji, jangan sandar pada qada dan qadar Allah. Walaupun tidak berdosa, benda makruh tidak berdosa. Tapi benda larangan. Benda-benda larangan. Walaupun setengah pandai menyatakan bahawa qabih ni perkara yang haram semata-mata, yang tidak boleh sandar kepada qada dan qadar. Perkara yang makruh ni dikatakan tidak hasan, tidak elok, dan tidak qabih, tidak keji. Elok pun tidak, huduh pun tidak, perkara makruh. Itu pandangan Imamul Haramain. Tapi kebanyakan ulama ahli sunnahnya, perkara yang keji yang kita tidak boleh sandar kepada qada dan qadar Allah, perkara yang ditegah semata-mata, sama ada tegah yang putus haram sama telah lah, ataupun tegah yang longgar, ini tegah yang makruh pun termasuk benda yang qabih, benda yang mana kita tidak boleh sandar kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan benda yang keji, benda yang berdosa, benda yang jahat, bahkan benda yang khasisah, benda yang huduh, benda yang hina pun kita dilarang sandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda yang huduh, yang hina, perkara tu tak ada dosa apa-apa pun, tapi perkara tu perkara yang hina, perkara yang huduh pun kita diharamkan sandar kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda yang huduh ni kok, benda yang hina ni kok, kalau misal kita kok, contohnya babi. Babi ni bukan benda berdosa. Babi ni ke babi berdosa? Dosa babi kena masuk neraka. Babi, ada babi berdosa? Dia dosa-dosa ni, dosa pahala, dia bergantung dengan af'alul mukallafin. Dosa pahala bergantung dengan perbuatan orang yang mukallaf. Barulah ada dosa pahala. Dosa pahala tidak berkait dengan zat diri perkara. Kalau tanya kita lah, TV tu haram ke tak? TV zat benda tak ada hukum. Tak ada hukum zat benda. TV tak ada hukum. Yang ada hukumnya perbuatan orang mukallaf melihat. Melihat ada hukum. Apa hukum melihat? Itu barulah ada hukum. Adapun apa hukum TV? TV tak ada hukum. Siang ke kawan tu? Kalau ada kematian kok, dia selimut kawan tu, lemah kawan tu. Pada masa pada masa si mati tu hidup, si mati tu cokoh di depan TV tu. Pas sedrama, pas sesiri, nak ajak pergi majlis surat tak boleh. Jangan. Bukan orang muda-muda ni, orang tua-tua dah dia ngadak ke TV tu kok. Hak jenis kaki jalan jenis kaki jalan. Anak ajak pergi jalan, hak kaki jalan ni. Boleh tanya anak dia. Anak pergi jalan boleh dia kata. Boleh balik tak pukul ni. Kalau tak boleh balik, dia tak mau pergi. Sebab apa? Dia ada sambungan. Sambungan drama. Sebab hak kemarin tu, dia nak cerita dah. Siapa hak buat? Ngak nak cerita, habis. Kena esok pula. Pada ni. Jadi tak boleh tinggal. Sebab apa? Sebab esok nak cerita ni, siapa buat?
Esok nak cerita je, orang mari pula. Tak jadi cerita. Tunggulah orang tua ni. Oh, kalau mati tengah tu, mata tak rapat orang tua ni. Sebab apa dah? Ada ni. Oh, nak cerita. Baru nak cerita, orang pun cokoh mari. Tak boleh cerita juga. Mati kawan tu, dia tutup ke TV. Apa dia tutup ke TV? TV tak ada benda, TV tu tak ada hukum. Barang tak ada hukum. Ada hukum tu tengok TV. Nak ajak pergi majlis surah pun dia kira drama. Ni cerita lama ni. Dengar orang kat ceramah. Ustazah ceramah. Dia kata satu kali tu kelas dia tak ada dia punya pelajar. Tak ada, kurang dia kata. Bagaimana pelajar? Dia kata tengok siri terakhir cerita Rosalinda. Ni cerita lama dah ni cerita. Dia kata boleh pelajar dia siapa ke hak penutup terakhir tu, siapa ke hilang pelajar dia separuh. Sebab apa? Nak tengok ni. Penamat dia macam mana? Hak tu hak main ngaji dah. Memang ada orang. Bila orang ajak mari belajar drama. Melihat tu ada hukum. Barang-barang tak ada hukum, jangan duk selimut lah kawan tu. Kalau ada kematian, bubuh tepi si mati. Sebab dia kuat dengan tengok TV. Drama dia tak habis. Sungguh ni, orang tua TV ada sutir je. Dia boleh baloh dengan cucu nak katong. Dia nak tengok Filipin ke Indonesia ke apa gitulah tau. Filipin, Indonesia kan jangok-jangok kan dia punya pelakon dia kan. Jadi Mak Haji ni ingat masa muda dia jangok. Dia jangok masa muda. Oh iya nak tengok pelakon macam-macam ni. Dah lena kan Filipin, Indonesia tau kan benda ni. Beratus siri ada baca dalam surat khabar tu dia kata satu-satu tu ratuh dia kata. Ratuh satu-satu tu. Allah kata habisnya masa kalau pergi dengar boleh ilmu, kalau ngaji Quran boleh pahala. Dak. Dia satu-satu tu setengah jam ke sejam. Sejam tau. Dia memang hari-hari ke dia ada minggu, tak ada mingguan tau. Drama hari-hari, kuliah je mingguan. Drama hari-hari. Dah sama ni. Ni drama sejam, kuliah pun sejam kau. Yang ada hukumnya, melihat tu ada hukum. Af'alul mukallafin. Babi tak ada hukum. Perbuatan makan. Baru ada hukum. Ni. Hukum tak kena pada diri perkara. Jadi babi tak ada apa pun. Tapi babi ni benda yang hina, benda yang keji. Kita wajib beradab. Jangan kita menyatakan bahawa babi ni Allah Ta'ala yang jadikan. Kalau orang tanya kita, babi ni siapa yang jadikan? Kita kena jawab secara ijmal, secara umum. Jangan secara ta'yin. Babi siapa buat? Jawab secara umumnya, sekalian binatang makhluk Allah Ta'ala. Jangan ta'yin. Jangan babi ni. Jangan tu ta'yin dia panggil. Ta'yin. Kita tu kan kosok ta'arud ta'yin tu kan. Apa ta'yin? Zuhur, asa, tu ta'yin. Apa ta'yinnya? Babi ni Allah yang buat. Tu ta'yin. Apa? Kita nyatakan. Sebut secara umum saja. Sebut secara umum, jangan ta'yin. Babi siapa buat? Sekalian binatang yang ada, Allah yang buat. Sekalian. Sekalian. Kalau orang tanya kita, ni perkara-perkara mungkar, perkara maksiat ni. Mari daripada mana ni? Kesemuanya datang daripada Allah. Boleh? Sekarang orang duk cerita perkara-perkara maksiat mungkar. Mari mana ni? Kita pun sebut bahawa semua perkara Allah yang jadikan. Semua. Termasuk maksiat tu. Tapi jangan ta'yin kan.
Ni berlaku macam-macam kemaksiatan, kemungkaran. Lah kemaksiatan, kemungkaran tu mari daripada Allah lah. Haram. Haram seumpama tu. Lepas tu kemaksiatan, kemungkaran mari daripada mana? Semua yang berlaku datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang berlaku termasuk orang jahat tu. Tapi tak takyin, tak nyatakan direct. Itu tak apa. Itu tak apa. Ini cerita bab adab pula lah. Bab pegangan tu tak dah. Bab pegangan, bab adab. Menyandarkan perkara. Hok ni hok tu tunggu ngajar dah kita ni banyak lagi lah. Babi ke, anjing ke, kabur tahi ke. Kenal kabur tahi? Kabur hok duduk atas tahi. Siapa kau buat? Allah. Jangan duduk sandar ke Tuhan lah. Memang makhluk Tuhan belaka. Biasa tu saya buat misalnya, jumpa tahi stokor tepi jalan. Makhluk Allah tu. Yalah makhluk Allah belaka. Tahi ni Tuhan buat juga ke? Jangan dia jawab. Tahi Tuhan buat busuk bangun. Jangan. Tak beradab. Tapi memang makhluk Allah Ta'ala belaka. Abang apa adab? Walah benda tu bukan benda berdosa. Benda yang keji, benda yang huduh. Beradab jangan sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama telah perkara maksiat, perkara yang berdosa. Haram, dosa besar, kita menyandarkan perkara maksiat yang kita lakukan kepada qada dan qadar Allah. Maksiat yang dilakukan tu satu dosa dah. Maksiat yang dilakukan satu dosa dah. Kita sandar pula kemaksiatan yang kita lakukan kepada qada dan qadar, itu dosa besar yang lain. Kenapa kamu tidak sembahyang? Tidak sembahyang itu dosa besar dah. Dia pun jawab, aku dak sembahyang ni qada lah belaka ni, dosa besar yang lain pula. Ada ni. Kenapa kamu tidak tutup aurat? Kerana Allah Ta'ala. Kenapa kamu tidak menutup aurat? Kerana Allah belum buka hati saya. Disarah ke Tuhan. Jadi Allah Ta'ala tak buka hati dia. Sebab tu dia jadi tak tutup aurat. Disandar kepada qada Allah yang belum buka hati dia. Kenapa kamu tidak tutup aurat? Hati saya belum terbuka. Tidak sandar ke Tuhan, disandar ke kejahatan hati dia sendiri. Hati saya Tuhan belum buka. Tuhan belaka tu. Ada ni. Kenapa kamu tidak tutup aurat? Hati saya belum terbuka. Nantilah di Mekah dulu, ambil haji, balik tu pun tutup aurat. Contoh. Maka dia tidak sandar kepada qada dan qadar. Hati dia yang jahat. Hati dia yang tertutup, tidak terbuka. Bukan kata Allah belum buka hati saya kan? Jadi kalau orang yang tak tutup aurat, tak apalah. Jadi jangan sandar ke Tuhan. Siapa pula kata tak apa? Tutup aurat tu haram, dosa. Jangan salah faham pula. Orang ni kadang-kadang dia sengaja buat tak faham ke atau pun tak tahulah. Kena-kena tak apa dah tutup aurat, tapi jangan sandar ke Tuhan. Siapa kata tak apa? Dedah aurat ni, hak ni kita maklum dah haram berdosa. Yang kita bicara sekarang, perkara yang haram dosa tu dia sandar kepada Allah. Haram dosa yang lain pula. Tapi kalau dia tidak sandar kepada Allah, maka lepaslah bahagian tu. Jangan pula faham kata dia dedah aurat tak apa. Janji jangan sandar pada qada. Kadang-kadang ada orang yang disengaja putar ni apa? Sping apa? Apa nak sping? Dia putar belik. Dia larikan daripada maksud sebenarnya. Dia lari daripada maksud. Dia sping. Ni ada masalah hati ni. Maknanya kalau dia dedah aurat, disandar kepada Allah pula, 2 kali berdosa besar lah. 2 kali berdosa. Dia perkara jahat ni, sebelum melakukan perkara jahat pun, haram dah nak sandar ke Tuhan. Contoh,
Malam ni ada joget bandar, ada main bandar. Demo ni kalau masa dulu-dulu kot minat sangat kenal perangai masa dulu minat sangat. Dan malam ni ada joget ni, berasa nak pergi kedok. Dia pun jawab, kalau Tuhan qada ada situ dak lari nak pergi mana? Haram awal-awal lagi dah. Dosa awal lagi dah. Sebab apa? Dia nak jadikan sebagai apa? Sebagai alasan. Bila dia pergi sungguh, esok kawan dia tanya, semalam nampak kereta mu tempat kau joget. Mu pergi ke? Aku sudah beritahu sebelum tu kan. Kalau Allah menentukan aku akan ada situ nak pergi mana kita? Ni. Pandai ni. Mana dak pergi pun lagi disandar daripada qada dan qadar. Kalau Tuhan menentukan ada situ tempat joget malam ni, kita dah nak elok dalahnya. Masya Allah kan. Nabi kata bantah kena berlakulah perkara tu. Mana awal-awal tidak berdosa dah. Ada ni. Walaupun belum lagi buat perkara maksiat tu sekalipun. Ni jangan perkara jahat. Jangan mudah-mudah nak sandar kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni tak habis lagi ni berkaitan dengan adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri sendiri. Diharamkan kita menyandar perkara yang tak baik kepada qada dan qadar Allah. Rukun iman ke-6, sekalian perkara baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi berhenti tengah jalan tu. Itulah nak kena jagalah. Nak kena jaga masa. Ini kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 17. Muka surat 17. Baris yang ke-8 daripada bawah. Baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jika lemah ia seseorang, dan jika lemah ia seseorang daripada isyarat dengan kelopak matanya, maka hendaklah dilakukan sekalian perbuatan sembahyang itu dengan hatinya juga. Inilah dilakukan sekalian perbuatan sembahyang dengan hatinya juga, sehingga-hingga ataupun sehabis-habis lemah oleh seseorang. Jadi bicara terdahulunya, selepas daripada bicara berkaitan dengan sembahyang melentang atas belakang, susunan yang keempat lah, berdiri, lemah, berpindah pada duduk, lemah, berpindah pada mengiring, lemah, berpindah kepada melentang. Jadi melentang ni susunan yang keempat. Kemudian pergi kepada isyarat untuk rokok dan sujud. Tapi isyarat untuk rokok dan sujud ni, dia bukan hanya bicara hak sembahyang mengiring, sembahyang melentang. Bukan isyarat rokok sujud ini termasuklah ketika kita sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Contoh minggu lepasnya, hak biasanya orang melakukan pembedahan mata. Orang melakukan pembedahan mata, sembahyangnya berdiri. Sembahyangnya berdiri sebab dianya pakai cermin mata hitam tu boleh pergi mana-mana. Jadi yang tak boleh dia tunduk ke hadapan. Jadi mana sembahyang dia untuk rokok dan sujud tu isyarat dah. Dia panggil isyarat dah tu. Cuma dalam kitab kita ni isyarat lepas bicara sembahyang melentang atas belakang. Makna sembahyang berdiri sama duduk ke sama. Kalaulah rokok sujud tak dapat
dilakukan sebagaimana hak biasa, maka rakaat sujud ni wajib isyarat dengan wajib isyarat. Cuma dalam kitab kita ni hanya bicara isyarat dengan kepala tunduk ke hadapan. Kemudian awak pergi pada isyarat dengan mata pejam celik. Dia isyarat ni bermula daripada isyarat dengan badan. Isyarat bermula dengan isyarat dengan badan. Apabila nak isyarat dengan badan ni lemah, barulah isyarat dengan kepala. Isyarat dengan kepala ni lemah, barulah isyarat kepada isyarat berpindah kepada mata. Pada ni. Jadi isyarat yang pertama bukan dengan kepala. Isyarat yang pertama adalah dengan tubuh. Jadi persoalan orang yang melakukan pembedahan mata, persoalan orang yang melakukan pembedahan mata, persoalan dianya bukan kepala, bukan tengkok. Persoalan dia tidak boleh tunduk ke hadapan. Persoalannya tidak boleh tunduk ke hadapan. Jadi tunduk setakat mana hak boleh jadi benarkan. Maka tunduk ke hadapan ni bukan tunduk dengan kepala, tunduk dengan badan. Bukan kata selesai baca surah Allahu Akbar, tekak dia bergerak. Mana tekak dia bergerak? Kenapa? Tubuh dia tak boleh tunduk ke hadapan ke? Tunduk ke hadapan sekarang ni kalau dia tengkok dia tunduk, maknanya mata dia setara tu boleh. Tapi kalau tengkok dia betul, turun tubuh ke hadapan, setara mana boleh? Dalam keadaan mata yang sama ni, sekarang kalau dia tundukkan kepala untuk isyarat pada rakaat, jadi mata dia gitu boleh kan? Jadi kalau tegakkan kepala, tundukkan badan. Setara mata dia kodoh tadi ya boleh dengan badan bukan dengan kepala. Dengan badan bukan dengan kepala. Dia buat kepala sana ni ditunduk cakap ni. Oh banyak juga boleh tunduk tu. Jadi tegakkan kepala, tunduk dengan tubuh setakat mana boleh. Yang isyarat dengan kepala, hak badan dia, tulang belakang dia bermasalah. Tulang belakang dia bermasalah, barulah pergi kepada kepala. Bukan terus pergi pada kepala. Sebab kita rakaat sujud ni bukan dengan kepala, kita rakaat sujud ni dengan badan. Pada ni kita ni rakaat sujud asal. Rakaat sujud asal ni dengan kepala ke dengan badan? Dengan badan. Pahala dengan badan tak, dengan kepala sekali lah, takkan kepala tinggal atas pula. Tapi nak ceritanya, rakaat sujud ni dengan badan. Jadi apabila uzur untuk rakaat sebagaimana biasa, maka tunduk sekadar boleh dengan badan. Sebab rakaat sujud ni dengan badan. Jadi tunduk rakaat sujud ni kalau uzur dengan badan. Hak dengan kepala ni, badan tak boleh nak gerak. Dengan kepala. Ada ni. Selesai rakaat, tunduk, iktidal, betul balik. Selesai, lepas tu turun, duduk latar. Turun, duduk latar. Sebab apa nak sujud yang pertama ni? Duduk latar, untuk sujud, tunduk setakat boleh. Duduk setakat boleh. Lepas tu selesai, Allahu Akbar, duduk antara sujud. Kemudian sujud yang kedua, Allahu Akbar. Bukan kata duduk, sujud yang pertama. Bukan dengan kepala, dengan badan. Tunduk ke hadapan untuk sujud yang pertama. Setakat boleh. Setakat boleh. Hak tunduk isyarat dengan kepala, hak ada masalah badan. Hak ada masalah tulang belakang. Ini bab isyarat. Ni. Kemudian hak diturun latar untuk isyarat pada sujud yang pertama kedua tu, boleh tak kalau duduk turun latar, duduk atas kursi tu. Hak kursi kita belum bicara lagi, kita akan bicara semula. Bab kursi kita akan bicara semula. Biasa saya masa bicara bab duduk tu, saya terus pergi kepada bicara duduk atas kursi. Tapi tak cerita hak bab duduk atas kursi tu, kita cerita semula. Mana?
Orang yang uzur daripada berdiri, dia semayang duduk atas kursi. Tu boleh ke tak boleh? Dan orang atas kursi ni juga, orang yang uzur daripada duduk, sepatutnya semayang mengiring. Sepatutnya semayang melentang. Tapi sampai masa nak semayang, bawa pergi bilik air, mandi siap, pakar siap. Pada ni, mandi pakar siap. Suruh semayang dulu. Mayang atas kursi ni, kursi sorong tu. Dia, keuzuran dia ni, sakit dia ni, duduk pun tak boleh. Tapi di atas kursi boleh dia nyadar gitu, sebab baru sudah mandi Jadi semayang atas kursi. Lepas semayang dia makan pula atas kursi, contoh lah. Macam mana pula waktunya? Dia kalau memang uzur dah daripada duduk, sepatutnya mengiring keadaan dianya ataupun melentang keadaan dianya. Dia semayang duduk atas kursi, tu tak ada masalah tu. Tak ada bicara banyak tu. Tu memang boleh je lah. Dari duduk atas kursi tak boleh nak sujud atas latar. Kalau dia semayang mengiring pun tak boleh sujud atas latar juga. Kalau dia semayang melentang, sepatutnya dia sebenar semayang melentang pun tak boleh sujud atas latar juga. Ada sama je situasi. Jadi kalau orang ni sepatut semayang mengiring, orang ni keadaan dia tu semayang melentang, tapi selepas selesai mandi, semayang atas kursi sorong. Tak ada apa tu. Sebab situasi dia sebenarnya bukan duduk. Dia sebenarnya mengiring ataupun dia melentang. Tiba-tiba ambil duduk hak nombor 2 tu. Tak ada masalah. Okey je. Hak timbul ni, hak orang yang semayang berdiri, boleh. Kemudian orang duduk, dia uzur berdiri, dia duduk. Sepatutnya duduk atas latar. Dia duduk atas kursi. Tapi orang ni dia kena bicara yang lebih halus lah. Sebab benda yang keuzuran ni kita tak boleh nak pukal. Secara pukal. Ada ni? Bukan pukau. Pukau tu sihir. Tak boleh sebut secara gitu. Dia sebab penyakit orang ni tak sama. Penyakit orang tak sama. Ni. Lepas tu kalau orang tanya saya ni nak semayang macam mana, tak boleh nak jawab semata. Kita kena sebab saya pernah, ni saya pernah cerita kisah ni. Dia mari ngaji jalan kaki, jalan. Mana jalan? Bukan jalan kaki di rumah ni, mana dia berjalan, boleh berjalan. Maknanya ialah orang yang tua ni adalah nampak tak letih dia, tapi berjalan. Dia tanya, ustaz, saya ni kalau berdiri boleh, berjalan boleh. Tapi selama ni saya semayang duduk. Boleh ke buat gitu? Mananya boleh. Dah berdiri boleh, berjalan boleh, mana boleh semayang duduk, kena memang berdiri lah. Gitu. Lah berdiri tu rukun semayang. Ni jawab cepat ni, dak usul periksa. Sebab dia beritahu saya ni berdiri boleh, berjalan pun boleh. Berdiri boleh, berjalan pun boleh. Dan kita boleh tengok dia mari kuliah tu memang tak tukar pun. Berjalan macam orang tua lah, mana berjalan tak. Mana macam biasa lah. Dia tanya pula soalan, saya berdiri boleh, berjalan boleh, tapi saya semayang duduk, boleh ke gitu? Jawab tak boleh. Dia kata dia boleh berdiri, boleh berjalan. Dia pun tak tahulah, dia main berdiri lah makan dia. Minggu depan mari pula ustaz saya lepas main berdiri ustaz, saya lama dah semayang duduk, sebab saya sebenarnya tak boleh main berdiri. Dan ustaz kata kena semayang berdiri juga. Saya main berdiri ustaz, malam tak nak tidur, sakit, keluar darah, dia kata. Dia tak cerita gitu. Sebab tak mati dia. Kalau mati dia, apa pula mak main berdiri pakai mati-mati ada tu ustaz mengajar karuk siap. Dah diberitahu kekah-kekah, saya boleh berdiri, saya boleh berjalan. Dah kena main berdiri lah. Lepas tu tak cerita panjang, saya pun tak tanya. Sebab kita tengok dia tu macam orang lain je. Kena dalam tubuh dia ada apa? Ada macam meseng apa. Dia ada penyakit dia. Dan dia memang tak boleh berdiri. Kalau dia rokok nak berdiri, malam dia akan mengidap. Pada ni. Jadi kalau seseorang yang mana pada masa tu berdiri boleh,
Tetapi kalau berdiri menyebabkan dia sakit kemudian, saat tu dia panggil uzur dah berdiri. Tapi masa tu berdiri boleh, berjalan boleh. Tapi kalau semain berdiri, dia kena pakai tenaga untuk rokok, tidak terus kembali balik, malam dia akan sakit. Maka siang hari tu dia panggil uzur dah daripada berdiri. Tu dia tak cerita. Dia cerita saya boleh berdiri, saya boleh berjalan, boleh tak sama-sama duduk. Dah mana boleh gitu. Dia pun taklah cerita saya ni berdiri boleh, tapi kalau semain berdiri malam biasa-biasa dah saya akan jadi sakit, keluar darah apa semua. Dia tak cerita, saya pun tak tanya. Minggu depan dia pun ceritalah, dia sakit malam, keluar darah apa semua. Allah kata nasib baik tak mati. Lepas tu jadi serik-serik, takut. Takut. Tak boleh. Orang sakit ni kita tak boleh jawab secara gitu. Sebab apa? Sebab tak sama. Jadi orang yang mengatakan kursi ni, situasi mereka tak sama. Kalau semata kursi, yang sepatutnya semai mengiring, yang sepatutnya semai melentang, di semata kursi lepas daripada mandi apa semua, siap apa semua, itu memang tak ada isu, tak ada masalah. Yang kita nak kena pahalusinya, dia semayang berdiri. Selepas selesai iktidal, dia tidak turun ke latar, tiba-tiba dia duduk atas kursi, dia isyarat kepada sujud di atas kursi. Itu hak timbul isu. Dia uzur daripada berdiri, dia semayang duduk. Hak sunnah Nabi-nya duduk atas latar. Itu sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi masa Nabi uzur, Nabi semayang duduk atas latar. Tiba-tiba dia duduk atas kursi. Macam mana? Boleh ke tak boleh? Itu kena bicara halus tu. Sebab dia bicara duduk atas nama duduk ni tak ada isu. Tapi duduk atas latar tu sunnah. Duduk atas latar ke, duduk atas meja ke, duduk atas kursi ke, duduk atas udara ke, ada ilmu kot. Ilmu terbang tu kan. Dah lemah daripada berdiri, duduklah. Situasi duduk nak duduk macam mana pun. Duduk. Tapi duduk tu hak sunnah atas latar. Duduk pula duduk iftirash. Duduk iftirash. Pada ni. Cara duduk tu lah. Cara duduk iftirash. Itu lebih afdal. Cara duduk iftirash. Ada mengatakan duduk tarabak bersela. Ada mengatakan duduk tawarruk. Dia ada berbeza pandangan lah. Ada berbeza pandangan. Memang setengah pandangan bukan duduk iftirash. Kita faham duduk iftirash tak? Duduk tasya'awat tu lah. Ada pandangan bukan duduk iftirash. Duduk tarabak, duduk bersela. Duduk tarabak, duduk bersela. Ada ni. Untuk baca Fatihah, untuk iktidal, duduk tarabak, duduk bersela. Ketika duduk antara sujud, ketika tasyahud, baru duduk iftirash. Maka boleh dibezakan. Mana duduk hak asalnya rukun berdiri. Mana duduk memang duduk dia dah. Duduk yang asalnya rukun berdiri, duduk masa takbir, masa baca Fatihah, masa rokok, masa iktidal. Hak duduk, hak ganti pada rukun berdiri, duduk bersela. Baik tu kalau duduk asal tu, asalnya berdiri. Hak duduk asalnya mana? Duduk antara dua sujud. Itu duduk asal. Baru duduk iftirash. Maka orang boleh nampak. Tadi tu duduk bersela tu, itu duduk ganti rukun berdiri. Bukan duduk asal. Ni duduk asal. Duduk antara sujud, iftirash. Duduk tasya'awat, iftirash. Duduk tasya'akhir, tawarruk. Adapun duduk ganti berdiri ketika Fatihah, ketika rokok, ketika iktidal, duduknya tarabung atas satu pandangan. Nak membezakan antara duduk ganti rukun berdiri dengan duduk hak asal. Faham? Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i tetap sunat duduk iftirash. Sebab itu dipanggil duduk ibadah, dia panggil. Duduk iftirash tu duduk ibadah. Itu cara duduk. Jadi nak buat tu belaka tu duduk iftirah ke apa ke, duduk atas latar lah. Tiba-tiba dia duduk atas kursi. Uzur daripada berdiri, duduklah. Duduk macam mana duduk pun, duduklah.
Jadi bab duduk ganti rukun berdiri tak ada isu. Yang jadi isunya adalah ketika nak menyempurnakan syarat bagi rukun sujud. Itu isu dia. Adapun untuk menyempurnakan rukun rokok tak ada apa. Sebab duduk atas latar, duduk atas kursi, rokoknya tunduk ke hadapan. Okey je. Duduk atas latar pun tunduk ke hadapan. Duduk atas kursi ni pun masa rokok, Allahu Akbar, tunduk ke hadapan. Sama je. Tak ada beza kan? Jadi rokok ketika, isyarat pada rokok ketika duduk atas latar, duduk atas kursi sama. Tak ada masalah tu. Nak pergi kepada menyempurnakan syarat bagi rukun sujud. Itu baru timbul isu. Sebab kita akan masuk nanti bicara 8 syarat untuk rukun sujud. Ada 8 syarat untuk rukun sujud. 8 syarat. Ada ni. Di antaranya kena bumi 7 anggota. Di antaranya wajib tinggi punggung daripada kepala. Tankis. Tangkis ni bukan bulu tangkis tu. Tankis ni menungging. Dengan bahawa wajib tinggi punggung dan kepala. Itu syarat untuk sah rukun sujud tu. Kena bumi 7 anggota. Wajib tinggi punggung daripada kepala. Untuk menyempurnakan syarat bagi rukun sujud. Kalau orang semai atas latar, comel. Syarat ni. Orang main atas kursi. Ini isu dia. Bukan isu duduk. Bukan isu duduk. Isunya menyempurnakan syarat bagi rukun sujud. Ada ni. Dah uzur daripada berdiri, duduklah. Duduk atas kursi pun tak ada isu. Masa rokok atas kursi. Kalau kamu duduk atas latar pun rokok begitulah cara dianya. Pada ni. Jadi maknanya untuk ganti rukun berdiri, untuk rokok, untuk iktidal, untuk duduk antara sujud, untuk tasyahud, duduk atas kursi ke duduk atas latar ke, sama je. Persoalannya adalah untuk menyempurnakan syarat bagi rukun sujud. Ni cerita mazhab Syafi'i lah. Ni cerita mazhab Syafi'i. Kita nak cerita bab isyarat ni, bukan nak cerita bab takusi ni. Tapi jadi narak tau. Narak naik takusi pula jadinya. Padahal kata main takusi ni cerita semula-semula lah. Dari narak masuk tu kok, sebab salah dah lah. Jadi masuk dok cerita habis-habis kan, orang jadi tak apa dah, dia suspend. Suspend. Tapi nak main takusi ke apa ke, semayang apa semayang ke, balik kepada ilmu. Itu pokok pangkal dia, balik kepada ilmu. Semayang berdiri ke, semayang duduk ke, mengiring, melentang ke atas kursi ke, kembali kepada ilmu. Jangan turut orang main takusi, kita main takusi. Bahkan ada masjid-masjid dia kata tidak mesra pesakit. Kenapa masjid tidak mesra pesakit? Sebab masjid tidak sediakan kerusi. Dia kata masjid sediakan kerusi, itu mesra pesakit. Lepas tu dikira pula kerusi nak buh mana? Nak buh atas lain sah ke? Dikira pula. Sebab kerusi nak letak di mana? Sebab dia nak berdiri permulaan. Mula berdiri tu yang ada kursi duduk atas saf. Berarti dia kena berdiri di tengah saf. Dia kira pula nak letak kursi tu di mana. Jadi banyak hal jadinya. Tapi kita tidak boleh nak kata salah. Sebab memang ada situasi memang boleh semai atas kursi. Tapi tadilah balik kepada ilmu, jangan turut orang. Mekah dia kata. Dia pakai orang gitu. Mekah dia kata. Dulu-dulu Mekah pun tak ada main atas kursi. Ni menurut cerita mereka yang belajar Mekah lah. Dia kata sebenarnya bukan orang Mekah main atas kursi, dia kata. Orang Mesir, orang Syria dia kata. Sebab orang Mesir Syria ni kalau hak gemuk tu dia gemuk. Dia gemuk. Jadi kalau dia turun latar tu tak bangun lah depan dia. Jadi orang ni hak main atas kursi ni.
Orang Mesir, orang Syria dia kata. Orang gemuk-gemuk. Pada ni. Turun latar, tak bangun. Tu situasi dia. Dia berdiri boleh. Dia boleh. Dia boleh berjalan. Tapi kalau turun je latar, tak bangun. Sungguh. Saya pernah kena. Dia main kelas pergi duduk atas kursi. Tak ada cara kita. Orang ada uzur masing-masing. Lepas tu dia beritahulah dia ni. Semayang dia macam mana. Dia kata kalau saya turun latar tak boleh nak naik semula kata. Ke ustaz nak tengok dia kata. Dia pun turun latar. Nak tunjuk bahawa dia tak boleh bangun. Dia turun latar nak bangun semula atas kursi tu, tak boleh bangun pas sudah. Tak boleh bangun pas sudah. Sampai saya balik kuliah tu dia atas latar. Tak boleh bangun. Dia kata duduk latar. 2-3 orang nak dia kena jack dia kena. Itulah kena itulah jack macam jack tayar bocor tu lah kena angkat. Memang dia besar, tapi dia berjalan okey, tapi dia besar. Jadi dia daripada latar nak naik atas kursi semula tu bukan kursi kayaknya kursi yang terbalik Kursi sofa ni, hak dia boleh khabak oleh gantung, tak boleh. Tak boleh naik. Kursi sofa ni mana kalau dia gantung pun tak apa-apa. Tak boleh naik. Kalau kursi ringan pada guli bating situ je. Lepas tu macam mana? Dia kemudian tu panggil kering ke panggil apa tak tahulah. Tapi maknanya kita boleh faham. Oh ya sungguh. Tak boleh bangun. Memang tak boleh bangun. Maknanya dia berdiri. Oh berdiri gagah semayang. Turun latar tak naik. Nak kira macam mana? Tu hak boleh main atas kursi tu. Untuk selepas dia iktidal lah. Awal-awal tak main atas kursi. Lepas dia iktidal, dia atas kursi untuk sujud, untuk duduk antara sujud, untuk sujud yang kedua, untuk tasyahud. Boleh kan? Tapi sebenarnya kalau mazhab Syafi'i kita bukan duduk atas kursi. Sebenarnya kalau orang seumpama ni bukan duduk atas kursi. Dia rokok dalam diri macam biasa, iktidal macam biasa. Untuk sujud, dia isyarat dalam berdiri juga. Itu hukum asal. Maknanya sujud, tunduk lebih rendah daripada tunduk rokok tadi. Dalam berdiri. Duduk antara dua sujud, dalam berdiri. Duduk tasyahud awal, dalam berdiri. Ini hak asal. Pada dia. Hak asal dia. Jadi kalau sujud dalam berdiri tak kena bumi 7 anggota. Sujud dalam berdiri tak boleh tinggi punggung daripada kepala. Kalau tinggi punggung daripada kepala kok nungging jatuh ke depan lah. Maka bolehlah untuk sementara lepas iktidal tu untuk sujud yang pertama tasyahud sampai ke tasyahud contohnya duduk atas kursi. Bolehlah. Tapi hukum asalnya bukan duduk atas kursi, berdiri sampai sudah lah. Hukum asal dia sebab tak dia turun ke bawah. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki berdiri boleh. Tapi kalau turun ke bawah tak boleh naik. Mazhab Maliki pilih duduk daripada berdiri. Kita mazhab Syafi'i pilih berdiri daripada duduk. Kan tak ni? Dia ni orang boleh berdiri tapi tak boleh turun. Turun tak boleh naik. Tak ada ni. Mazhab Syafi'i pilih berdiri, jangan turun. Mazhab Maliki pilih duduk. Sebab apa boleh duduk? Sebab duduk ni lebih hampir kepada bumi. Dia gitu. Ini hak situasi kadang boleh main atas kursi. Tapi kalau hak jenis memang boleh turun ke bawah, hak tu kena turun atas latar lah. Sebab kena menyempurnakan syarat bagi rukun sujud. Samalah orang ni memang uzur daripada berdiri. Dia semai duduk. Dia tak boleh berdiri. Duduk atas latar ke duduk atas kursi. Dia kalau duduk atas latar boleh sujud comel-comel, dia tak boleh duduk atas kursi. Kalau duduk atas kursi tak boleh sujud. Tapi kalau duduk atas latar, dia tak boleh sujud macam biasa. Sujud macam biasa pakai debok jatuh ke depan gitu je lah. Dia boleh duduk, ada seorang dia boleh duduk. Tapi dia nak sujud tak boleh. Dia buat ngakak lah. Dia buat ngakak slow-slow. Tak naik dia. Dia tak boleh sujud.
Mana kayu sujud tu dia akan jadi macam nak terbalik. Nak terbalik. Duduk comel, duduk okey je duduk. Tapi dia tak boleh ke depan. Ada ni? Dia tak boleh ke depan, dia tak boleh nak sujud kena bumi 7 anggota, memang tak boleh. Tak boleh. Sebab dia tak boleh nak akad tubuh dia tu. Nak ke depan, nak sujud pun tak boleh. Kalau dia letaklah dahi di latar, dia nak bangun pun tak boleh. Dia letak dahi latar tu kalau kita kata macam terembah. Ada terembah? Bukan terembah tak. Terhempas. Apa? Terhempas. Terhempas. Bukan kapal terbang ni. Kalau kita panggil terembah. Mana terembah? Terembah macam mana terembah? Terhempas lah tak? Terembah. Dia nak sujud ni kot, dia akan jadi dia akan jatuh. Dia tak boleh. Padahal dia buat selo-selo dah. Lepas dia jatuh dahi latar tu, tak naik dah. Dah golek. Jatuh tepi. Golek tu tepi. Padahal ni. Maknanya dia memang tak boleh sujud. Tak boleh sujud atas kena bumi 7 anggota. Duduk comel. Maka semayangnya rokok macam biasa tunduk, tidak duduk macam biasa atas latar, sujud kena tunduk lebih rendah daripada tunduk pada rokok saat ni. Tapi nak kena bumi 7 anggota memang tak boleh dia ni. Kalau seumpama ni bolehlah main atas kursi, sebab main atas latar pun tidak boleh menyempurnakan syarat kena bumi 7 anggota. Boleh nak main atas kursi. Dia gitu. Tapi kalau semai atas latar, boleh sujud macam biasa, menyempurnakan syarat sujud di antara kena bumi 7 anggota, tinggi punggung dan kepala. Di semai atas kursi, dia tak menyempurnakan syarat sujud ketika main atas kursi. Mazhab Syafi'i tak sah semayang dia. Mazhab Syafi'i ni masalahnya okey je. Pada ni di mazhab lain bab sujud tak sama dengan kita. Mazhab lain ni dia ni contoh. Mazhab kita ni kalau tempat sesok. Tempat mazhab kita tempat sesok. Macam jadi macam mayat-mayat. Dia jadi macam mayat-mayat. Ni berlaku Mekah biasanya. Dia pergi masuk tempat-tempat yang agak padat, sesok, padat. Jadi boleh tak nak sujud, tapi kena sujud atas monggeng orang. Contoh apa? Kena monggeng. Monggeng tu punggung tak ke apa? Punggung tak? Punggung tak comel sebut monggeng kan? Kan ada kan monggeng ayam tu kan? Kan hak beli-beli kan? Monggeng dia panggil. Kan dia panggil. Tak panggil monggeng tu. Hak kita beli pasar-pasar Malang tu monggeng tau. Nak bagian monggeng dia kata. Punggung lah. Boleh tak sujud atas punggung orang? Mazhab Syafi'i boleh, mazhab lain pun boleh. Tapi mazhab Syafi'i syarat monggeng tu jangan tinggi sangat. Sebab kalau monggeng dia tinggi, punggung kita kepala kita lebih tinggi dari punggung kita, tak sah sujud kita mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak apa. Sujud atas monggeng orang pun walaupun kepala congit pun tak apa dia je kalau mazhab lain. Mazhab kita boleh sujud atas monggeng orang. Tapi syarat punggung kita lebih tinggi daripada dahi kita, daripada kepala kita, baru boleh. Ada ni. Kita memang boleh sujud atas anggota badan. Yang kita boleh sujud anggota badan kita tak boleh. Nak letak tangan kita nak Allah tak boleh sebab anggota badan kita. Kalau anggota badan orang lain tak apa, kita nak sujud cucu pergi buah tangan. Contohnya lah, sujud atas tangan dia tu. Ke mana boleh sujud atas anggota badan? Anggota badan kita tak boleh. Anggota badan orang tak ada masalah. Ni siapa ke orang perempuan, dia kata Ustaz saya sujud kena kain semayang ke depan, dia kata. Saya sujudlah atas kain semayang dia. Kau tak boleh kan sujud atas kain semayang? Tak boleh sujud atas kain semayang kamu. Bukan atas kain semayang orang lain. Atas kain semayang orang lain tak ada apa. Jadi mana tak tahu kisah orang panggil. Dia sujud, lepas tu kena kain semayang orang depan. Dia terbuka kat orang, tak tahu lagi. Orang puan kan baju semayang dia kembang kan. Kata tak ada masalah, kata. Bukan kain semayang orang, anggota tubuh orang pun kita boleh sujud. Kita nak sujud, cucu kita tidur depan, tersujud atas perut dia tu.
Suka pula. Tapi jangan gila. Gila. Janganlah. Sujud tak perut dia. Orang dia nampak. Biarkanlah. Orang nak sujud dia bubur perut. Sujud tak perut dia. Janji punggung kita tinggi daripada kepala kita boleh je lah. Macam ni. Dah macam mana ni sujud atas anggota tubuh? Anggota tubuh kita tak boleh. Anggota tubuh orang tak ada kena-mena. Jadi mazhab Syafi'i kita boleh sujud atas punggung orang. Tapi syaratnya tinggi punggung kita daripada kepala. Mazhab lain tak ada apa. Mazhab lain sujud ni kalau kata dahi tutup pun tak apa. Dia pakai serban dia ikat penuh dahi. Mazhab lain tak apa. Ada ni. Kalau sujud kata mazhab lain lah ni. Sujud dia letak dahi je letak. Dahi pun berlapik dengan serban dan kepiah. Tak apa. Tangan dia noneng gitu. Kaki dia noneng. Jangan buat lah orang ambil gambar. Dia sujud bubuh kepala letak. Tangan dia buat gitu. Kaki dia buat akal. Tak ada apa-apanya. Kan kena bumi 7 anggota. Itu mazhab Syafi'i. Wajib kena bumi 7 anggota. Masalah sunat je. Dia kata di bab sujud ni mazhab kita. Dia banyak syarat untuk sah rukun sujud. Jadi kalau orang semai talatan ni, kalau semai talatan boleh sujud macam biasa, tiba duduk tak kursi, tidak boleh menyempurnakan syarat bagi rukun sujud, tak sah semayang mazhab Syafi'i. Orang buat tu pada dia lah, janji dia semayang dia. Janji dia semayang. Tapi macam sebut tadi lah, apa-apa hal, buat amal biar dengan ilmu. Jangan turut orang semata-mata. Buat amal biar ikut ilmu. Ini kita nak masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan lah bulan kita mempertingkatkan amal yang berdasarkan pada ilmu yang kita duk ngaji selama ni. Belajar beramal. Maknanya sentiasa dengan majlis ilmu. Bulan Ramadan bulan yang ni dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ummah Nabi SAW yang umur dia pendek. Perbanyakkan amal di bulan Ramadan dengan ilmu yang kita duk belajar selama ni. Bukan bulan Ramadan mari nak buat amal belajar fardhu'ainnya tidak. Itu adah macam sebut sebelum ni lah. Itu hak ramai masyarakat belajar dak apa dak Ramadan tunjuk muka. Tapi hak mari Ramadan tunjuk muka tu jangan kita keling ke dia pula. Dia mari dah alhamdulillah kita cubalah dakwah dia pula. Jangan pula mari dah pokok Ramadan mari dah. Tengok lama mana boleh duduk lama mana dia. Jangan gitu. Dia mari tu alhamdulillah. Nak banding dengan orang hak tak nampak batai hidung langsung lah. Dia mari. Tapi dia cukup kadar tu. Kita dakwah dia pula. Buat baik dengan dia. Maknanya kena mari sokmo. Masjid ni buat kuliah agama. Kena mari sokmo. Maknanya kita dakwah dia. Kita ajak dia. Kita ajak tak pandai. Kita ajak lah. Ajak dia mari belajar. Jangan duk keling. Dah lah. Baru nampak batang hidung. Lepas tu buat sibuk pula dia ni. Buat gelewak depan. Kata sibuk mu dia ni. Bulan lain tak mari. Susah kadang-kadang jadinya. Benda ni. Tak apalah kita dakwah dia. Tapi kalau terus dengan seumpama itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah. Itu adat tradisi. Jadi itu bulan Ramadan kita nak mempertingkatkan amal dengan ilmu yang kita belajar. Apa yang kita buat biar ikut ilmu bukan turut orang. Tapi banyak kita ni orang semata kursi contohnya tak ada kadang-kadang diturut orang gitu je, diturut orang. Kadang-kadang dia buat buah Mekau. Itu biasa alasan saya dengar Mekau. Tak apalah dia orang Mekau. Turut Mekau lah. Mekau boleh dia tu. Tengok kau orang macam mana, situasi dia macam mana, tak sama. Lepas tu kata bab ni semayang hukum berdiri ni uzur pun semua, hak ni kena satu. Jadi kita hari ni macam hak bab kursi lah tau. Tapi memang secara nak bawa tak ada buku tu. Hak buku hak panduan solat tu cerita semula lah. Tapi oleh kerana masuk dah tajuk kursi jadi tak boleh nak berhenti dah lah. Kena sambung sebab jadi tak boleh tergantung pula. Dia hak baca tadi tu hak berkaitan dengan lemah, isyarat dan kelopak mata tu kita baca semula lah minggu depan. Wallahu a'lam. Kemudian kelas kita ni insya-Allah macam biasalah. Macam biasa. Berjalan macam biasa. Sebab apa? Sebab macam sebut minggu lepas lah, belajar satu kali ni
Satu kuliah duha bulan Ramadan ni macam 70 duha di bulan yang lain. Itu yang kelebihan. Jangan pula kuliah duha dihentikan sebab apa? Sebab kita nak apa? Nak buat ngaji Quran. Ngaji Quran sunnah. Ngaji Quran pilihlah masa lain. Jadi macam dak erti nak nilai ni. Erti nak nilai. Belajar dak erti nak nilai. Ini kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Tahun-tahun dululah ada. Ada orang ngajar, dia kata bulan Ramadan saya tak ngajar apa-apa. Dia kata pokok muslimat nak ngaji Quran. Allah kata. Dia mengajar apa tu? Ngajar fardu ain. Dah tak faham lagi ke tinggal fardu ain. Siapa ke sanggup tinggal fardu ain nak ngaji Quran? Macamlah seolah-olah mengajar ni daripada pagi pas ke malam berkali. Ngajar jam setengah je. Ngaji Quran, ngaji lah tu. Siapa ke berapa jam pun. Kenapa nak ambil waktu hok kuliah fardu ain? Jadi pelik jugalah. Pelik. Jadi kata, dah kamu pakai senyap kan? Oh ikut lah dia kata. Orang nak gitu lah dia kata. Oh kata tak kena gitu. Dah pandai nak nilai. Jadi macam belajar fardu ain ni macam isi masa kosong. Dah. Belajar fardu ain ni kewajipan atas kita bermula-mula kita balik. Daripada mula-mula kita balik. Kita tak belajar, kita belajar ilmu dunia. Kita duduk dalam dosa besar kerana mengkali jahil fardu ain. Kemudian ilmu fardu ain ni sepatutnya diajar oleh ibu bapa kita sebelum kita balik. Ibu bapa kita tak ajar. Ibu bapa kita taksir cuai yang besar tu. Macam kita dengan anak-anak lah, cuai yang besar. Masyar kita berat kena tanya. Ada ni. Jadi kita belajar fardu ain sungguh-sungguh ni untuk lepas kewajipan kita, untuk lepas kecuaian ibu bapa kita. Ada ni. Untuk lepas kecuaian ibu bapa kita. Memang ibu bapa kita cuai. Kerana mereka tidak beri ilmu agama secukupnya, lengkap fardu ain tauhid, fiqh tasawuf sebelum kita masuk amal baligh. Pada ni. Kita belajar, kita bertaubat, kita minta ampun pada diri kita, minta ampun kepada ibu bapa kita. Tu guna anak yang soleh. Kita belajar, mereka boleh pahala. Kemudian dosa mereka diampuni oleh Allah. Sebab kita doa keampunan kepada mereka. Tak ada lah dosa mereka. Pahalalah merekanya. Kita belajar bulan Ramadan. 1 kali keluar duha. Macam 70 duha di bulan yang lain. 70 duha tu, pahala mak ayah kita lah. Pahala mak ayah kita. Pahala wajib ni bukan pahala sunat. Pahala wajib. Pahala wajib kepada kita. Pahala wajib pada ibu bapa kita. Ada ni. Maknanya kita kena sungguh lah. Sebab kewajipan kita satu dah. Sebab kita mukallaf, kita akil balik. Kena ingat juga. Itu adalah ini nak melepaskan kewajipan yang sepatutnya, ilmu yang sepatutnya dia ajar oleh ibu bapa kita sebelum kita masuk umur baligh. Tapi orang dulu ni kejahilan mereka terkadang berpunca daripada jauh daripada alim ulama. Kalau sebab kita orang dulu lain, orang dulu tak ada orang ngajar, tak ada orang apa. Jadi orang dulu jahil kerana jauh daripada alim ulama, jahil yang dimaafkan oleh Allah. Gitu. Orang dulu nak cari orang ngajar mana? Sejid surah tak ada orang ngajar. Masjid pun tak ada orang ngajar. Masjid besar-besar pun berapa malam je seminggu. Tu pun ngajar gitu je zaman-zaman dulu. Kalau surah balas, tak ada. Sebab rumah saya tepi surah. Rumah tepi surah. Mana membesar atas surah. Ada. Tempat main pun surah. Tapi budak-budak dulu ni dia ada adab. Taing semayang, titik kening. Ada ni. Sebab apa? Kalau buat bebek kurang, bukan ayah kita. Jitik telinga, orang lain jitik telinga. Dulu. Sekarang jangan anak orang. Balas pula kita dengan ayah dia. Dulu. Maknanya kita takut pada orang lain ni macam takut pada ayah kita dah. Siapa? Jadi dia buat kita macam anak dia. Anak dia buat salah, dia jitik telinga. Kita bukan anak dia buat salah, jitik telinga sama je. Cuba balik royak ke ayah. Ayah, haji tu jitik telinga. Kena pula 3 kali pula kita. Orang ni balik cerita ke. Siapa macam kecil? Oh, sibuk anak orang. Orang ni. Mana dulu ada titik terkening.
Tapi ingat-ingat membesar atas surah. Ada ni. Tak pernah orang ngajar pun. Surah. Masjid adalah sekali seminggu, 2 kali seminggu. Sekali seminggu tu je masjid. Sekarang ni dak surah pun 7 malam kuliah maghrib. Surah. Jadi sekarang ni meriuk. Dulu tak ada kuliah agama. Jadi kalau orang dulu jahil, di antara jahil yang dimaafkan 2. Dia maaf 2. Satunya jahil kerana baru masuk Islam. Ini maaf. Tak berdosa ni. Yang kedua jahil kerana jauh daripada alim ulama. Apa dimaafkan juga. Ada orang dulu. Kita sekarang tak dah. Sekarang sudah peluang sudah terbuka. Majlis surah ada kuliah. Sekarang ni live FB. Satu masa ni berapa puluh kuliah ada pada satu masa ni. Ni duha ni. Mana-mana tempat ada duha. Ada live belaka. Jadi bukan alasan dah. Makna kita nak duha ni macam maghrib lah. Kita boleh ambil duha beberapa duha. Maghrib berapa maghrib. Kita hadir majlis ilmu satu je duha. Kita hadir majlis ilmu satu je maghrib. Hak lain tu kita tengok dia punya rakaman. Mana datang kita dah sekarang. Kalau jahil kita pada masa sekarang, tak maaf dah lah. Tidak dimaafkan. Pada ni. Jadi kena sungguhlah, cuma banyak tak banyak pun kita kena atur molek lah. Atur fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Saya memanglah lebih kenang sangat ke duha nak balik maghrib. Sebab duha ni Ramadan pun jalan. Hak duha biasanya hak raya, hari raya, cuti sekali je. Duha sebelum raya, duha lepas raya. Sekali tu je. Nak jaga gitulah. Cuti sekali raya puasa, cuti sekali raya haji. Itu lah. Sekali je. Kena cuti 4 bulan apa? Hak PKP. Kena waktu. Ada benda kata. Tak benar. Masa saya mengajar di Surah Imam tu, alhamdulillah lah. Sahwi sihat sikit. Mana sekali pun tak ada. Hak mula-mula di Surah Imam tu tak pernah. Sekali pun tak pernah. Kena PKP. Senyap berapa bulan mula-mula? 2-3 bulan mula-mula. Allah. Mulalah duduk ni nak kira ni cuti raya sekali. Sekali. Kenapa? Sekali apa? 2 bulan mula-mula. Lepas tu buat kelas pula. Cuti pula. Ingat-ingat cuti 6 bulan rasanya. No. Capu-capu 3 kali PKP 3 kali tu. 6 bulan tak silap. 3 kali. Capu-capu 6 bulan. Jadi duha ni kita boleh jaga. Maghrib tak boleh. Sebab maghrib di Masjid Gelung Bilal je. InsyaAllah Masjid Gelung Bilal malam Sabtu jalan macam biasa. Kalau maghrib jalan macam biasa. Maghrib di Gelung Bilal. Buka puasa 45 minit kita ikut start kuliah. Baca kitab macam biasa. Malam esok lah malam Sabtu Masjid Gelung Bilal. 40 minit lepas maghrib. Kita ada masa lagi dalam setengah jam. Untuk isyak ada setengah jam. Ada ni 40 minit. Kita maghrib ni dalam sejam 10 minit, sejam 15 minit kan maghrib dengan isyak ni. Jadi 45 minit kita ada masa setengah jam. Kita ambil masa isyak ni 10-15 minit. Jadi 40 minit kita ngajar kuliah maghrib. 45 minit. Kita ambil masa isyak hanya 10-15 minit je. Kemudian tazkirah tarawih tak ada. Selama ni mereka buat tazkirah tarawih, dia ambil masa 15-20 minit kau. Sekarang ni tak ada tazkirah tarawih. Kita ajar kuliah maghrib. Sebab dia kalau biasa isyak macam biasa, tarawih macam biasa, dia ada tazkirah tarawih 15-20 minit, 25 minit. Kan kita baca kitab maghrib, kita ambil 15 minit, lepas dia tu kuliah tazkirah tarawih tak ada. Jadi baliknya sama je lah. Mana buat kuliah 45 minit. Okey dah 45 minit tu. Semalam saya Masjid Putih malam 36 minit je. Masjid Putih dia 36 minit je. Sebab dia ikut kepada radio kan. Mana boleh lah 45 minit. Kuliah maghrib. Mana kuliah fardu ain. Kalau saya mengajar di Masjid Gelung Bilal malam 1 tu, kita sifat 20. Dia gitu. Ada 2 tahun dah. Ni tahun yang ketiga. Di Masjid Gelung Bilal, kuliah maghrib jalan macam biasa. Sebab apa? Bulan Ramadan tak boleh tinggal ngaji fardu ain. Kalau kita tak lepas fardu ain.
Kalau kita macam ngaji pondok, fardu ain beres dah, kita tinggal belajar, kita fokus pada ibadat. Sebab apa? Fardu ain kita beres. Tapi kalau fardu ain kita tak beres, kita tinggal belajar, dosa besar kita kerana kembali mengekali jahil fardu ain, belajarnya tidak. Ibadat ni. Sebab tu orang duk balah-balah, ustaz, tarawih 20 ke 8, 20 ke 8. 20 ke 8 ke ngaji fardu ain yang ketinggal. Senyap dia balas 20 ke 8. Nak 20 ke nak 8. Waktu sunat je kata. Hak kuliah fardu ain tu kamu hentikan bulan Ramadan tu boleh ke tak? Boleh lah kalau kamu ngaji fardu ain beres dah. Kalau ngaji fardu ain tak beres, tak lepas berat kita. Sebab kewajipan fardu ain ni bermula daripada kita balik. Yang sepatut diajak ibu bapa kita sebelum kita balik. Kena gitu. Jadi duha alhamdulillah. Duha alhamdulillah. Tak kendala tak apa. Ni muka surat 34. 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Tajuk dianya, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tajuk dia zahid. Tajuk dia zahid. Dia zahid ni orang. Kita nak sifat. Ada ni, nak sifat. Terdahulu taubah, orangnya taib. Ni. Sekarang ni kita nak cerita bab zuhdun, yakni zuhud. Zahidun, orang yang zuhud. Dia gitu. Dia zuhdun, disebut dengan zuhud. Zahid, zahid itu orang yang zuhud. Kita bicarakan ni sifat. Sifat kepujian ketiga, zuhdun, yakni zuhud. Orang yang zuhud ni dipanggil zahidun. Zahidun, zahidun, zahidin. Orang. Zuhud kena kepada sifat hati. Zahid kena kepada orang yang zuhud. Yakni zuhud tidak mencintai mata benda duniawi. Duniawi kena baca macam mana tu? Baca dinawi gitu. Duniawi. Jadi hak ejaan Jawi tu kena tu sikit lah. Dunyawiyun. Jadi titik tu dah. Jadi ya nun dah. Kita nak nun ya. Dunyawiyun. Dia ada ukhrawiyun, dia ada dunyawiyun. Dunyawi ni bangsa dunia lah. Ukhrawi ni hak bangsa akhirah, hak tak nampak di mata tu. Tu ukhrawi. Ada ni. Ukhrawi ni perkara bangsa akhirah yang tak nampak di mata, dipanggil ukhrawi. Pahala-pahala tu ukhrawi lah, pahala-pahala tu. Mana ni? Ukhrawi lah pahala. Sebab apa? Akhirat. Benda tak nampak di mata, dipanggil ukhrawiyun. Ini dunyawiyun. Tidak mencintai mata benda dunyawiyun. Tidak terpikat hati kepada kebendaan. Zuhud ni tidak mencintai. So kita panggil benci. Benci akan mata benda duniawi dan tidak terpikat hati kepada kebendaan. Mana berpaling hati daripada berpaling hati daripada kebendaan. Ini zuhud. Hati tak cinta pada mata benda dunia. Hati tidak terpikat kepada mata benda dunia. Ini zuhud. Dia zuhud ni sifat kepujian macam taubah, macam khauf, macam ikhlas yang wajib kita semarkan ke dalam hati kita. Wajib kita semarkan ke dalam hati kita. Sifat zuhud ni. Lepas tu zuhud ni tidak cinta mata benda duniawi. Tidak terpikat dengan mata benda duniawi. Berpaling hati daripada mata benda duniawi. Ini sifat mahmudah yang wajib semar ke dalam hati kita.
Hak diperintahkan izhab fid dunya, zuhud oleh kamu akan perkara yang ada di dunia ni, zuhud oleh kamu. Tapi mana supaya hati kita tidak mencintai. Kita pergi suluh ke mata hati kita kok tak cinta dunia. Tak cinta dunia. Tak cinta. Tak sayang harta benda. Zuhud, tak sayang kepada harta benda, tak sayang pada segala-gala. Cuma hati hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mencintai akhirah semata-mata. Hati berpaling daripada dunia, benci kepada dunia. Ni dikena hurah panjang pula. Sebab zuhud ni dia ada pula zuhud peringkat-peringkat. Zuhud peringkat awamnya mana? Zuhud peringkat awamnya tidak mencintai mata benda dunia yang diharamkan. Itu sekurang-kurang. Mana kalau kata nak dapat benda tu kena pilih ngejalan salah. Dok sama sekali. Dok. Biar. Kalau kamu nak perkara ni jangan kibat hukum lah. Mungkin buat hukum bila nak kaya, bila nak senang. Dah. Tak terpikat pun hati kita dengan dunia hak haram seumpama tu. Tu zuhud orang awam. Okey tu. Sebaliknya orang hak tidak zuhud kata mak, halal haram belakang kira. Boleh dulu, halal haram belakang kira. Nak cerita halal haram bila nak maju kita, bila nak senang kita. Ni kata mak sifat kecelaan. Zuhud mana berpaling hati daripada perkara dunia yang diharamkan. Hak halal dia nak. Hak halal dia kasih. Hak halal dia terpikat, tak apa. Tapi halal. Haram banyak mana pun dah. Itu zuhud peringkat orang awam. Peringkat tingginya di hati tidak ada, melainkan hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat zahid adalah penyelamat daripada menjadi hamba dunia, hamba wang, hamba pangkat, hamba perempuan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sambung hati.